kita sebut atau seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma balighna Ramadan. Ya. Kita sebut Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Maksud tentang ya Allah, sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Itu yang kita minta dalam bulan Sya'ban itu. Tadinya Allah keluar, ya, masuk Allahnya. Artinya permohonan yang kita pohon, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa hari ini Allah berkenankan doa kita. Betul tak tuan-tuan? Segera. Ya. Sebab apa tersebut tentang kerana tentang berada dalam bulan Ramadan. Dan tuan-tuan hari ini masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam rumah Allah ini. Ada nak sebut doa yang kita panjatkan kepada Allah yang hidayah dan bulan Sya'ban, Allah memperkenankan. Sebab itu saya sebut tentang kita kena berhati dan banyak bersyukur kepada Allah kerana Allah memperkenankan doa itu. Sebab apa? Sebab ada kawan-kawan, sahabat-sahabat, teman tauran kita yang dah pun dipanggil dan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila? Sebelum Ramadan ini. Ya, sebelum Ramadan. Kawan-kawan kita, kenalan kita, adik-adik kita, atau siapa yang kita kenal dan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah dia tak minta doa macam-macam kita minta? Ya, adakah dia tak melafazkan doa yang kita dulu sebut juga? Barang mustahil lah. Dia meminta kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Tapi tak sampai dia tentang Allah tak memperkenankan doa dan permohonan dia. Sampai waktu ajal dia Allah ambil dia dulu. Yang kata tuan-tuan, yang kata kita ni hari ni tuan-tuan, yang kita minta kepada Tuhan, Allahumma balighna Ramadan. Ini sampai. Yang tu kita nak sebut, kita kena hati yang banyak bersyukur kepada Allah kerana kita dah sampai dalam Ramadan. Cuma dalam Ramadan ni apa pula yang kita buat? Apa benda yang kita faham pula tentang kelebihan berada dalam Ramadan? Gitu kan? Sebab apa? Sebab kadang-kadang apa yang kita buat hari ini ataupun perjuangan kita hari ini dalam Ramadan ni, melawan hawa nafsu dan sebagainya, melawan macam-macam kan, tentang diri kita, melawan tentang apa kehendak yang sebelum-belum ni kita dah buat tapi Ramadan tak boleh buat. Itu perjuangan kita. Tapi kok mana pun kalau kita sebut tentang banyak perjuangan kita ni tentang, atau nak sebut tentang kita kata susah payah kita melalui Ramadan, kita nak sebut bahawa kita ni kalau nak dibandingkan dengan Rasulullah, nak dibandingkan dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, kan, sampai Umayyah sahabat Nabi. Kalau nak sebut dengan mereka tentang perjuangan mereka ketika mereka berada dalam Ramadan dan sama yang kita dalam Ramadan ni, jauh sangat beza kita. Sebab apa saya sebut begitu? Kerana pernah berlaku beberapa peperangan dalam bulan Ramadan. Ya. Bahkan ada tengok simbolik perang yang pertama yang pernah berlaku dalam Ramadan, iaitu perang Badar. Berlaku waktu bila tentang pada 17 Ramadan. Pada tahun bila? Tahun yang kedua Hijrah. Tahun yang kedua Hijrah. Artinya kalau kita sebut tahun kedua Hijrah, bermakna Nabi pada tahun yang pertama Nabi baru berhijrah daripada Makkah ke Yathrib atau ke Madinah. Ya. Kemudian mai tahun yang kedua tu dah bunyi dah semboyan peperangan untuk nak serang, ataupun kita sebut ketika itu peperangan dah meletup ataupun nak berlaku. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan umat Islam yang baru, mungkin ketika itu kalau kita sebut penduduk Madinah mungkin baru nak bertindak-tindak dengan Islam. Muhajirin atau golongan yang hijrah itu tak ada masalah sebab mereka memang ikut Nabi daripada Makkah. Yang kata Madinah ketika itu Islam baru nak dikenali. Kata bayang Islam baru nak kenal Nabi, baru nak ajak cerita tentang sembahyang, tentang ibadah puasa dan sebagainya. Mai tahun yang hijrah tiba-tiba semua yang peperangan terik dibunyikan oleh Nabi SAW. Tentang juga kalau kita duduk di saf-saf pimpinan Nabi itu, kita nak follow ke nak baca balik tentang jadinya tentang baru kenal Islam, baru kenal kan, baru tahu tentang. Tiba-tiba Nabi kata, okey, esok pergi perang.
tu dia tuan-tuan, dia tak betul dia. Ya. Tapi ini yang kata pandangan sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan. Dah dalam keadaan gitu, dalam keadaan yang baru perang, dalam keadaan baru nak mengenali tentang Islam ni, baru nak faham dengan Islam ni tuan-tuan, dengan wahyu baru tak terus tak habis. Kan wahyu terus tak habis gitu. Artinya baru main cerita tentang ni, cerita main Rasulullah, main cerita tentang ni, baru main turun. Artinya baru nak faham ketika itu tiba-tiba Nabi panggil perang, satu bab. Kemudian apa yang berlaku? Kemudian berlaku pula penarikan diri daripada sebahagian. Dan ulama kata habis semua daripada umat Islam yang nak ikut serta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa dia yang menjadi kepala yang menarik diri itu? Iaitu Abdullah bin Ubay. Nah, siapa dia Abdullah bin Ubay tuan-tuan? Iaitu siapa dia tuan-tuan? Kepala munafik di Madinah. Kan ini tuan-tuan, itu kita sebut zaman ni dah ada lah. Bukan zaman kita, zaman ni dah ada. Sebelum Nabi nak main tu, yang dia belajar marah dengan Rasulullah tu suka sebab apa? Sebelum Nabi nak main, dia ni tuan-tuan nak dilantik dah, memegang Dun Ghazal. Kita punya Dun Ghazal kan? Nak dilantik dah tuan-tuan. Tak tahu beda semua nak naik. Kalau kita zaman kita kan, beda semua naik kan? Kira tunggu nak kat sumpah. Betul itu. Tunggu nak kat sumpah tuan-tuan. Kira tunggu dia pun dah siap baju kat sumpah. Tiba-tiba Nabi main. Nabi main, penduduk Madinah terus lantik Nabi menjadi khalifah ketika di Madinah. Mau tak ini kan? Kan? Marah dia, itu dia antara satu sebab terutama mengapa dia ni marah sangat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia pun Islam juga waktu ketika itu. Tapi bila Nabi datang, maka dia tak boleh terima. Sebab tu betul yang kita nak jadi seorang perjuang agama Allah Subhanahu wa taala memang payah dan sukar. Nak dapat keikhlasan betul-betul berjuang kerana Allah, bukan kerana pangkat kedudukan ni, memang payah betul. Tapi itulah perjalanan dan laluan yang dilalui oleh sahabat-sahabat Nabi dan juga para Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi main, maka dia pun tak jadi. Jadi bila sebab dia tuan-tuan, maka dia dendam pada Rasulullah. Dan dia ni tuan-tuan hebat dia tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam syiar ni, dia bila dengan Rasulullah ni, bila kata dalam saf-saf pimpinan solat tuan-tuan, dia duduk di mana? Dia solat di mana tuan-tuan? Dia bukan solat di belakang-belakang, kat ujung tiang belakang atau apa kan, apa bilu ke belakang. Tak, tuan-tuan. Dia sembahyang duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana tuan-tuan? Kemana? Wah. Kan lantak sebelah Nabi tu. Bila sembahyang duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu hebat dia. Lepas tu duduk dengan Nabi, duduk dengan sahabat, cerita air kan. Lepas tu bagi pada masjid atau pada Masjid Nabawi, cerita Quran macam dia masuk dalam grup lah kan, banyak grup besar lebih kurang macam tu kan. Ada grup ni kan. Habis keluar grup ni dia masuk cerita grup ni. Ni cerita orang macam tu. Tu perangai tentang sikap Nabi. Adakah Nabi tak tahu? Nabi tahu. Nabi tahu ni kalau Nabi, sebab tu dia ni tentang di antara orang yang telah menghasut. Kalau riwayat tu kata hampir dekat 40 ke 50, ada yang kata 70 orang tentera Islam yang tarik dia di last minute. Waktu mana nak perang. Sampai tahap itu tentang menyebabkan umat Islam ketika itu mendapat satu tentangan yang hebat. Sebab apa? Satunya tarikan diri daripada setengah umat Islam yang tak ikut serta dengan Rasulullah. Dia tak tarik diri, maksudnya macam mana? Maksudnya yang nak pergi perang tu jumlah yang tak ramai. Hanya berada dalam lingkungan 313 orang saja. Dia ada lebih kurang 70 ekor unta, 2 ekor kuda saja tuan-tuan. Itu di antara kelengkapan tentera Islam ketika itu. Tentera kufar ada berapa orang? Lebih kurang 1000 orang. Satu kim. Ada berapa ekor unta? Lebih kurang 300 ekor unta, 700 ekor kuda. Tentara gagak kalau kali-kali kita pun tahu. Tanya tuan-tuan, tahu tak? Saya bekas kau tuan-tuan. Ya, saya bekas kau. Saya sudah nak pergi satu apa? Latihan ataupun mana-mana kan, bila baru operasi dan sebagainya kan. Biasanya macam tu latihan, kita sebut latihan. Kita ada tentera musuh, kita ada tentera kita, tentera musuh. Orang maksudnya tentera kita lah, tapi dia jadi musuh kan.
Bila kita dah sampai checkpoint tu, kita akan check, hantar satu orang untuk pergi tengok dalam kawasan musuh tu ada berapa orang. Bila dia pergi check, dia bagi report balik, atau dia bagi report kata, oh kita punya kekuatan sekian-sekian, ada 200 orang. Dia punya ada orang, dia punya lebih kurang 500 orang. Apa agak buat kita akan buat ketika tu tuan. Saya akan nampak angkat buah tu, kita tuan dah angkat beg terbelah kan, nak tunggu bawa buat dia nak report main kan, angkat komando kan. Nak cerita macam tu keadaan tak cukup orang, 300 lebih dia bayang lawan 100,000 orang. Tapi hebatnya tentang umat Islam ketika itu, Nabi SAW telah pasukkan dalam hati umat Islam ataupun tentera Islam ketika itu untuk yakin dengan Allah dan juga Rasul. Walaupun secara kali-kalinya, secara matematiknya pun tak cukup pun, memang confirm kata. Sebab tu dalam riwayat disebut dalam satu hadis Nabi ketika mana 2 hari sebelum Ramadan, apa yang Nabi buat tentang disebut dalam hadis Nabi disebut, tapi ketika mana 2 hari sebelum nak sampai waktu perang, Nabi berdoa kepada Allah. Macam mana Nabi berdoa? Bahkan sahabat sebutnya pun tentang Nabi berdoa sambil dia itu merendahkan lutut dia. Dia doa dalam dia rendahkan lutut, menadap tangan kemudian minta kepada Allah. Di antara yang diungkapkan oleh Nabi SAW, dia kata, ya Allah, aku menuntut janjimu ya Allah, maka tunaikan janjimu. Kalau tidak ada tentera Islam menanglah perjuangan kali ini, nescaya tidak akan ada lagi orang yang akan beribadah kepada-Mu. Dalam hadis tersebut, sahabat tengok Nabi SAW ketika memohon doa kepada Allah dalam keadaan yang menangis. Menangisnya sebab apa tuan-tuan? Sebab sungguh-sungguh Nabi panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata tuan tengok daripada simbolik apa yang Nabi buat tuan-tuan dengan hari ini, dengan kita sangat beza. Betul tak tuan-tuan? Nabi dia itu Rasulullah Subhanahu Wa Taala, Habibullah. Kira nak sebut Allah dan Rasul ni dekat sangat. Boleh yang Nabi SAW nak minta Tuhan untuk terus nak, tak payah jadi orang Nabi menangis nak tanya Allah. Kalau ikutlah. Ataupun nak mudah apa perjuangan agama Allah ni, kalau betul Nabi ni kata tak payah lebih faham apa duduk dalam saya duduk tiga sejadah pengkatan dengan Tuhan, berkonform lah Tuhan tahu lah sebab kenapa yang tak siapa-siapa kan nyamuk apa serang lepak habis. Boleh tak itu? Boleh. Kenapa tak jadi itu tentang nak cerita? Itulah perjuangannya. Itulah perjuangan sebab Nabi memohon doa kepada Allah dalam sungguh-sungguh minta kepada Allah. Sungguh-sungguh tentang sampai teriak lagi semua bahasa kita kan. Teriak dan menangis minta panjat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan kita ni tentang kadang-kadang kita nak minta doa dengan Tuhan, tak teriak pun tak mau. Nak teriak pun tak mau, minta kadang-kadang main-main kan. Bahkan kadang-kadang nak sebut kalimah amin kalau imam tu baca doa pun penyekan. Penyekan sebab saya siap menyembang pada kita pun tengok imam tu kat doa kan, doa macam dia tu ambil belum menyembang bumpran amin Arab apa pula kan. Dan sampai imam sebut pada hamdallah amin baru amin. Nampak tak sampai tahap tu kita. Lepas tu pula dengan juga kita kata ustaz saya ni dah doa menyentuh Tuhan tak penuh apa perkenalkan doa ni ya, kita doa macam mana? Doa macam biasa. Doa tu dia kata kita harus turun doa macam biasa. Tak ada doa kita ni luar biasa ya, tak ada doa kita luar biasa, tak ada. Kita tak perlu menanjak kepada Tuhan, tak boleh minta kepada Allah betul-betul sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak ngerti pula doa tu macam mana kaedah cara dia. Waktu bila yang sepatutnya boleh minta doa kepada Tuhan, waktu mana yang diperkenankan doa secara terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak ambil tahu kan. Yang kita doa apa Tuhan ni minta lama-lama tak penuh bagi pun. Kadang-kadang itulah sikap kita. Tak sama dengan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perang yang pertama, dan perang tu menanglah tentang perang. Menang. Konfi lah tengok. Sebab saya sebut tadi kan, tak cukup 3 hari lawan 1,000 kan.
menang tuan. Perang tu perang yang pertama dalam Islam dan perang tu lah. Kan? Sekarang riwayat dia kata bila mana tentera Islam itu turun saja maka Allah telah melabuhkan, artinya menurunkan ribuan juta malaikat untuk bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu tuan, ada lebih kurang 13 orang sahabat Nabi yang syahid fi sabilillah. Syahid fi sabilillah. Nak apa tuan? Berlaku dalam 17 Ramadan. Dalam keadaan yang tidak cukup anggota tentera untuk berperang, tetapi yakin mereka kepada Allah dan Rasul, menyebabkan Allah memuliakan mereka, memberikan kemenangan kepada Allah. Nah, kita hari ini penat juga. Kena penat kan? Penat kita kan? Betul dia suruh baca Quran, tak mau baca Quran. Betul baca Quran, penat nak baca Quran. Kan? Banyak buat 8 dah. Pada buat 20 penat contoh kan? Ada boleh buat dalam satu kan? Tapi kadang-kadang tu yang tak bahas 20 8. Kalau satu kita buat ni 28. Kan? Yang tu jadi bahas apa dia? Orang yang harap tak buat tu. Kan? Dia yang dia melawat tu. Oi, elok buat 8 20. Tu yang kadang-kadang jadi masjid pening. Kan? Pening. Masjid tu buat 20 kan? Sampai kena sediakan 2 pagi. Tak 2 pagi kan? Pagi 20 tadi. Sebab tahu lambat. Pagi 8 tadi. Puan 8 tadi. Sampai tahap itu. Lagi kita tak lagu lah. Sebelum-sebelum ni berlaku kan? Jadi gitu kan. Yang ni tak fikir dalam kan? Masalah alhamdulillah kan? Kimok daripada Covid kan? Itu satu perang. Perang yang kedua tuan. Perang yang kedua berlaku iaitu perang Khandaq. Perang Khandaq juga berlaku dalam bulan Ramadan. Berlaku ketika mana dalam 5 Hijrah. 5 Hijrah. Berlakulah 5 Hijrah. Artinya daripada 2 Hijrah 3, 4, 5 tak banyak tahun kan? 5 Hijrah. Apa maksud Khandaq? Khandaq maksud apa? Lekap atau parik. Okay, parik itu maksudnya parik je lah. Tetangga agak parik je lah. Parik je ya cak lah. Parik je lah. Parik Khandaq tuan, bukan parik macam liang gomok. Liang gomok over lang di parik. Tujuh lagi. Tujuh lagi. Itu pun tak apa ya. Sehingga kita boleh rabat sendiri kan. Yang ni Khandaq yang dibawa oleh Nabi dan juga sahabat ni, ada Khandaq yang dia punya dalam tu orang yang tak boleh naik atas. Dia nak cepu di atas, dia kena ada 3 orang untuk tolak-tolak di atas. Itu Khandaq yang dikawal zaman tu tuan. Mana keliling tempat tentera Islam dulu supaya mana penyerangan daripada pok-pok musyrikin orang kafir nak main tu, bila dia tutup saja Khandaq tu, dia berpijak, dia akan terkejut mana suruh. Itu perang Khandaq. Khandaq ni siapa korek je lah. Ada PO kan? Zaman tu ada PO. PO tak ada orang mentang orang ni okey. Tak ada orang kan? Dia suruh mungkin cakap Allah Alam. Tapi nak cerita korek tu waktu bila? Dalam bulan Ramadan. Kan? Korek tu dalam bulan Ramadan. Adakah waktu malam? Tak, tak, siang-siang dia korek. Tengok hari panas, panas tu macam sebab dia panas cepat. Sebab peperangan tu nak meletus lah. Dan ni Nabi arahkan semua sahabat-sahabat termasuk Rasulullah sekali pun korek dia kan. Bayang tengok Ramadan, bayang tengok tuan-tuan korek Khandaq tu. Kalau tuan-tuan berada ketika tu macam mana? Tuan-tuan nak macam mana? Ada tuan-tuan nak korek ke macam mana? Waktu tu mula merasakan dirinya tu. Yang hang muda lagi, korek tu. Yang tu pun pasti kawan dia pula. Hang mau 40. Aku 50 dah. 40 hebat tu. Mesti yang tetap dia reti jadi dia tu kan, relax dia kan. Masa tu nak pause dia tua sehari orang kira tua apa sama hari tak tahu tapi hang tak kira tua sehari hang muda juga pemerintah kita ni perangai kita tentang sebab tu sikap kita dalam keadaan mana kita hari ni kita masih meletakkan diri kita jadi orang pemalas. Malas semua nak ibadah, malas semua tak tahu nak apa main. Ya, sebab tu kita kena tengok apa yang dibawa oleh perjuangan Rasulullah ketika dalam Ramadan dengan perang dan sebagainya, usaha mereka dan sebagainya, menyebabkan hari ini kita dapat agama Islam sampai hari ini.
Nah, sebab itu kita kena banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dikenangi Islam lebaran yang pertama pada sampailah hari penempuhan yang banyak-banyak orang sampai hari ini, nescaya Islam tidak akan sampai. Mungkin kita akan masuk agama Majusi dan sebagainya. Sebab tu bila masuk Ramadan ni tentang kita jadilah orang yang sentiasa mempertingkatkan amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kerana walaupun kita sebut Allah membanyak sampailah Ramadan, tetapi pun tak tahu Ramadan kita nak sampai kepada ujung pun tak tahu. Tak tahu sama ada kita bertemu dengan malam Qadar pun tak tahu. Yang walaupun kita sebut beberapa hadis Qadar di antara tanda-tanda sekian. Kemudian banyak hadis yang dipegang oleh para ulama berlaku pada 10 malam yang terakhir. Tapi boleh tak Lailatul Qadar berlaku pada awal Ramadan? Boleh berlaku dalam Ramadan, ada yang berlaku dalam Ramadan, ada yang berlaku tengah. Kita tak tahu sebab itu rahsia Tuhan atau rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita hari ini jangan jadi orang yang berkira-kira untuk melakukan ibadah. Maksudnya apa? Tak payah boleh lagi ya, tunggu 10 malam terakhir. Kan tunggu apa? Jangan tuan. Sebab katanya yakin kalau kita boleh hidup sampai 10 malam terakhir. Siapa yakin katanya? Orang tak berani. Ya, saya pun tak berani tuan. Tak yakin. Jadi dia tunggu. Maksudnya hari ini buat dah. Apa ibadah kita buat tuan. Sebab tu kadang-kadang kita nak buat satu benda, satu perkara, semua kena ada binaan, kena ada ilmu. Sehingga nampak macam benda tu tak ada apa, tapi rupanya kena bincangna dan kena ambil berat. Di antara contoh tuan-tuan, sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok hari ni mutakhir zaman yang ini macam-macam soalan nak bila masuk Ramadan ni, orang tanya soalan macam-macam. Di antara soalan paling famous agak tuan dia. Agak tuan paling famous lah. Saya pun sejak Ramadan kena dapat soalan ni. Covid kata Covid tu main. Covid lagi banyak soalan ni. Soalan apa agak tuan? Soalan bersetubuh pada siang hari. Tak saya sebut kan contoh ni. Ya, soalan bersetubuh pada siang hari. Ya. Dia kata saya pun jadi gitu. Dia kata macam mana ustaz baru nikah sebulan. Ya, dia kata kan. Jadi tengok bini gerak jadi bawah. Kan? Itu ustaz. Kata yang kedua tak apa ustaz, tapi hari cuti tu hari Jumaat Sabtu diam sikit kan. Tak tahu nak datang, takkan ada orang nak duduk kat luar je lah. Letih kan kan. Macam tu kan. Itu soalan sebab tentang tu saya sebut apa-apa pun kita kena ada ilmu. Sebab tu kita tentang tentang cucu tak kira orang kan. Tolonglah tentang, bukanlah kata haram tidak, tapi kalau boleh kita cakap tentang jangan bagi yang menikah ataupun kahwin dalam bulan Rajab dan Syaban. Rajab dan Syaban. Sebab Rajab Syaban betul Ramadan. Rajab pun jangan pergi. Syaban pun jangan pergi. Kan? Ramadan tak boleh kan? Nak nikah kalau boleh biar pergi Syaban. Sebab kebiasaan jadi dia menikah Rajab atau menikah pada bulan Syaban ni yang kita tahu pasal Ramadan tu. Kenori sebenarnya. Kan kita doa-doa jangan nak bawa ni kan. Dia sudah main soalan-soalan letih nak jawab kan. Ya, lalu tidak sebab tu dia main dua hadis tak? Dia main dua hadis cerita bab tubuh ataupun kita sebut cerita bab mencium isteri kan, ataupun bahasa orang muda ni sebut apa ringan-ringan gitu kan. Dia main dua hadis sebenarnya. Satu hadis ketika satu orang pemuda yang baru menikah dengan bini dia jumpa Rasulullah. Dia kata Rasulullah boleh tak saya nak cium wajah tahu saya ni boleh? Nabi kata tak boleh. Ya, dia boleh. Tak cuma bila kan. Mai satu hari tentang satu orang tua. Kawan tua lah, maksudnya dia dah lama kahwin dah 10 tahun, 15 tahun. Maka dia tanya Rasulullah, boleh tak saya nak cium bini Indonesia? Nabi kata boleh. Dia main dua hari dia apa tuan nak perbezaan tu? Nak cerita bila mana orang yang muda yang baru sangat menikah rumah tangga, maka lebih larang dia untuk cium. Sebab apa? Sebab cium itu ada dua keadaan. Satu, cium itu boleh membawa pada syahwat dia untuk dia berkendak pada isteri dia ketika pada waktu siang bulan Ramadan. Satu cium yang dibenarkan oleh Nabi pada satu orang yang agak lama perkahwinan dia tu. Maksudnya apa? Cium dia itu bukan untuk syahwat, tapi sekadar mana sayang atau menghormati kepada pasangan. Itu dia banyak khilaf tentu kan. Sebab tu kita kena boleh budak-budak nak nikah Rajab Syaban tu kan yang saya pun memang kata saya
Kalau saya tukar kalau nak nikah tiap Rejab Syaban saya memang tak bagi saya faham. Sebab apa? Tak kira besar saya apa? Kan main Ramadan ingat yang sangat. Dia main kita ustaz saya nak buat video tentang apa? Saya dia ustaz terlanjur sampan dia kata. Masalah tu kan. Ada yang terlanjur tu saya tipu ustaz. Saya dah ni boleh saya makan tak? Oh, tu soalan tu kan. Pening kita nak jawab kan. Ya, dia kata saya dah terlepas dah tapi saya nak makan tu ni boleh tak boleh kata. Saya kata aduh pening nama ni. Tu sahabat tu tak apa-apa kita tak. Sebab tu kita sebut Ramadan ni dia ada banyak kelebihan-kelebihan tentu saya sikit ya kan. Kelebihan dan diantara tentang Ramadan adalah bulan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kan Nabi Sallallahu tentang shoma Ramadan imanan wa ihtisaban wa Allah. Nabi kata siapa yang puasa dalam bulan Ramadan dengan keadaan ihtisaban dalam keadaan dia ikhlas ataupun insaf dan juga dalam keadaan bersungguh-sungguh. Kerana Allah Ta'ala dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan dia ghafarullah dan dia diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sebut ada beberapa riwayat yang sebut awal Ramadan yang mai keberkatan, betul keampunan dan sebagainya. Tapi bagi saya tentang saya pegang pada hari itu Ramadan daripada awal Ramadan sampai di Ramadan adalah bulan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun tentang ada banyak istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jangan lalui Ramadan kita ni dengan keadaan yang sia-sia. Perbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan waktu di antaranya pun tentang kita dah bangun awal dalam Ramadan. Rugi kita tak tunaikan solat-solat tahajud. Katakan judi, tahajud. Kan? Bahasa Arab tahajud solat tahajud. Rakaat ini dan tak bukan banyak banget tentang besar ya buat rakaat. Kalau kaji buat 4 rakaat, ada masa lebih buat 6 rakaat. Kalau kita buat tu istiqamah buat sampai hujung Ramadan tentang masuk filah Syawal ke Zulhijjah dan sebagainya, insya-Allah kita akan statik untuk buat. Maksudnya apa ibadah yang kita bawa Ramadan ni kan? Kita buat untuk solat tahajudnya, kemudian pergi hajat, taubatnya. Kemudian pergi tentang sedekah jariyah, ini banyak sedekah Ramadan Allah bagikan kemuliaan bagi banyak dan besar ya. Buat belakang. Kalau amalan yang Ramadan kita bawa di Syawal dan seterusnya sampai hati kita tentang insya-Allah. Cuma dengan bawa satu amalan yang tentang apa dia? Solat tarawih. Yang dah bawa pi lah. Kan saya bawa pi Syawal pergi jumpa sikit surau, saya nak buat tarawih kat mana ni? Gitu awak. Kan? Yang tu dia bawa. Yang lain dia bawa witir. Itu bawa. Dalam witir ni tentang contoh witir ni. Witir ni tentang sebenarnya witir disebut ada satu panggilan ketika mana disebut satu hadis ketika mana kita berada di yaum masyar. Ada satu grup dipanggil ahlul witir dia. Ahli witir. Sebab apa dia panggil ahli witir? Iaitu orang yang melakukan solat sunat witir yang banyak ketika mana dia hidup. Artinya apa? Jadi ada kemuliaan dia sendiri. Sebab tu jangan tinggal witir di hutan. Sebab tu witir dia suruh kita dah masuk Syawal, habis Ismail Isyak, bab-bab dan Isyak, habis bab dan Isyak, kemudian kita buat witir. Berapa rakaat? Dia sama ada 3 rakaat ataupun 1 rakaat. Kan? Maksudnya dia berganjil lah ganjilnya. Dia tak ada 2 rakaatnya. Kalau haji buat 3 rakaat. Kalau penyegang sikit buat 1 rakaat. Penyegang lagi tak ada buat apa. Balik ke belakang macam ni. Kan? Itu penyegang kan. Tadinya jangan dia jawab mereka tentang Ramadan kita kena banyak buat ataupun dakwah kita yang usaha kita, ibadah kita pada. Sebab apa? Sebab kalau kita buat hari ini, ibadah yang kita buat hari ini, kita boleh rasa bahawa kita angkatlah dia kita hari ini lah Ramadan. Dan teman hari ini lah puasa ni. Kalau kita ada beranggapan itu, insya-Allah kita akan bunuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Tak tahu belajar. Saya tak boleh baca Quran, tak apa, cari guru dan sebagainya. Bagi boleh ke bulan Ramadan ni sebab pahala Ramadan ni dia berbeza dengan pahala-pahala berada bulan lain. Bahkan tidur pun Allah bagi pahala tiada. Ramadan ni. Ramadan kan dalam hadis sebut apa orang yang tidur dalam Ramadan, tidurnya itu dikira ibadah. Tapi jangan dia tidur dengan dia lepas sahur sampai mungkin 6 7 5 7 cukup. Kan? Ada juga tentang tu yang saya pening tidak jawab kerana susah. Dia tahan tidur lama sangat pada awal. Tidur Ustaz, kan tidur tu ibadah kita.
Betul itu. Betul tak semayang. Zuhur asar tak semayang. Tak, hidunglah ibadah. Nampak ibadah. Semayang masuk dia tu. Pening tentang nak jawab apa. Allah, kadang-kadang bukan budak-budak untuk orang nak jawab pening kan. Kita memanglah ibadah kan. Tapi ada waktu-waktu dia tu tidur tu bukan kata sampai rono sampai habis kalau tu agak senang kan. InsyaAllah tuan-tuan, baik cukup sekali tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kebaikan atas pertemuan kita hari ini, dan Allah berikan kebaikan kepada kita hari ini. InsyaAllah menggunakan keampunan yang banyak kepada kita hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, akul haq min Allah, yang buruk terletak pada kelemahan dan kenaifan saya sendiri. Ribuan ampunan maaf anda yang terkasar bahasa ataupun yang tujuan dan saya pun datang tadi sesaat tak masalah bertanya sebab main 2000 Bismillah kan. Dan surau main kemana kita yang cukup masyarakat orang lah dia ya alhamdulillah insyaallah ada rezeki tuan-tuan kita akan bertemu ke Madinah dalam rezeki insyaallah tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan ada satu perkara saya buat tabung saya tuan-tuan, saya sedang mengajar, jadi siapa yang nak menyumbang dia terus masuk dalam tabung itu insyaallah, atau mungkin abad merasakan pendapatan perniagaan dan sebagainya tuan-tuan boleh jumpa saya atau tuan-tuan boleh pergi berapa akaun yang terdapat di tabung itu insyaallah. Pada zakat tu saya mohon habaq supaya kita boleh buatkan sikit insyaallah. Mudah-mudahan semua tuan-tuan ibu dan ayah yang mulia pada malam ini Allah berikan kurnia yang besar atas manfaat sebagai tuan-tuan. Saya doakan tuan-tuan yang menyumbang pada malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan semua tuan-tuan diberikan Allah kekurniaan yang dahsyat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimurahkan rezeki tuan-tuan yang menyumbang insya-Allah, diberi kesihatan yang baik insya-Allah. Mudah-mudahan semua tuan-tuan ibu dan ayah yang mulia pada malam ini saya doakan kaya oleh tuan-tuan insya-Allah. Mudah-mudahan dalam Ramadan insyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan sampai kepada kita kalau kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallahu khairan katsiran kepada penyembah dan semua hadirin semua tuan-tuan insyaAllah. Kita baca sedikit doa insyaAllah tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami bermohon padamu ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami yang terlalu ya Allah, dosa kami yang sekarang ini ya Allah, dan dosa kami yang akan datang ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Kami sayang dan kasih akan keduanya ya Allah. Jadikan mereka di kalangan yang salih dan salihah. Panjangkan umur mereka ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikan kami ada ibu dan ayah telah pergi meninggalkan dunia ini ya Allah. Berilah lapang pada kubur ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman syurga. Permudahkan urusan mereka di sana ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikan kami dan zuriat kami ya Allah, dan anak cucu kami ya Allah, suami kami dan isteri kami di kalangan orang yang salih dan salihah ya Allah. Jadikan kami dan zuriat kami dan anak cucu kami ya Allah di kalangan suami kami dan isteri kami ya Allah, di kalangan orang-orang yang salat pada waktunya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jauhkan kami dari perkara-perkara yang sia-sia ya Allah, perkara yang haram ya Allah, perkara mendekat dosa dan maksiat pada hati dan batang tubuh kami ya Allah. Ya Allah kami yang lemah ya Allah, kami yang hina ya Allah, bantu kami, tolong kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami bermohon padamu ya Allah, kurniakan kepada kami akan rezeki-rezeki yang melimpah roh ya Allah, rezeki yang banyak ya Allah, rezeki yang halalan tayyibah ya Allah, rezeki yang membawa keberkatan pada hidup kami ya Allah. Ya Allah kurniakan kami hati-hati yang istiqamah, terus melakukan ketaatan dan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadilah penghujung kami ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bantu kami ya Allah, tolong kami ya Allah, agar mana Kau berilah kemudahan hidup kami, dunia dan akhirat kami ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.